Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man awfa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amin. Thumma amma ba'd. Yang saya muliakan ayahanda Tuan Imam pada pagi ini, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, seterusnya jawatan kuasa masjid, pimpinan setempat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah rahimakumullah. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya dapat lagi kita bertemu pada pagi ini, alhamdulillah. Setelah kita menangguhkan pengajian pada bulan lepas, berikutan saya tak ada. Saya cuti sekolah aja, saya bertugas di Mekah. Saya jaga orang umrah di sana. Jadi minta maaf juga tuan-tuan, audio pagi ini kurang memuaskan. Saya balik Mekah dah 3 minggu, tapi suara macam ni. Balik di sana alhamdulillah sihat. Saya duduk lama sana sebulan. Bila balik tu baru dia mula demam. Demam tu batuk menjadi-jadi sampai suara tak ada. Pagi ni pun macam inilah suara kita. Ya. Baik tuan-tuan, kita berhenti pada muka surat berapa itu? Muka 3 ke? Kita masuk muka 3 ya pada pagi ni, betul ke? Catatan saya terlupa. Kita berhenti pada muka surat 2. Pagi ni masuk 3. Ya. Baik tuan-tuan, kita langsung saja pagi ini kepada kitab kita. Tuan-tuan yang ada kitab muka surat 3. Ya. Kata pengarang kitab, makruh solat sunat apabila solat fardu diiqamatkan. Hari ini tuan-tuan, kita nak membicarakan bab satu perkara yang penting juga. Bagaimana ketika mana solat fardu itu hendak didirikan. Dan nak didirikan, bagaimana nak didirikan? Disebabkan udah mula qamat. Ketika itu, boleh tak kita sembahyang sunat lagi? Boleh ke tidak? Hukumnya makruh tuan-tuan. Ya. Tambah-tambah sekarang ni, kebanyakan masjid, dia udah ada jam digital ni. Kan kita ada countdown tu situ kan. Kira detik di situ. 10, 9, 8 apa semua. Kita dah tengok di situ berapa minit lagi nak qamat. Maka tak payahlah kita angkat takbir. Tak perlulah kita angkat takbir. Kita nak juga sembahyang sunat itu. Lebih-lebih lagi kita apa? Ketika mana solat sunat fajar. Solat sunat sebelum subuh. Solat sunat sebelum subuh ni ada perbahasan panjang lah. Ya, setengah kitab fiqh dia mengatakan, dia memanggil solat sunat qabliyah subuh. Setengah kitab fiqh dia memanggil sebagai solat sunat fajar. Sawa-sawa. Nafsu saya. Apa namanya? Duanya solat sunat yang sama. Ya. Kenapa kita nak menjaga sangat solat 2 rakaat sebelum subuh ni? Sebab sabit daripada hadis Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Salatul raka'atanil qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Sebab itu ramai yang nak sangat menjaga, alhamdulillah lah, menjaga 2 rakaat sebelum fajar ini. Tetapi boleh tak dia buat 2 rakaat fajar ini selepas solat subuh selesai?
Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Udah nama pun sembahyang sunat sebelum subuh. Mana bolehnya tak? Boleh tuan-tuan. Ya boleh. Setengah kitab fiqh, contoh kitab Nihayatul Zain, contoh I'anatul Talibin, dia mengatakan sekiranya seseorang itu memang dia ini istiqamah, melazimi solat sunat fajar ini selama mana hayatnya, dia jarang-jarang tinggal, tak pernah tinggal. Sembahyang seorang-seorang pun dia buat solat sunat dulu baru dia sembahyang subuh. Maka orang-orang yang begini dibenarkan oleh syarak melakukan solat sunat 2 rakaat sebelum fajar, walaupun selepas solat subuh selesai. Dia kata apa dia? Selagi mana adanya waktu subuh tersebut. Boleh tuan-tuan. Tidak semestinya macam tuan-tuan lah kan. Orang-orang apa namanya Meru ni, jemaahnya andai-andai belaka. Memang menjaga sungguh-sungguh. Satu hari datang lewat Tok bila nak kamat dah. Tak payah kita terkocoh-kocoh nak juga sembahyang. Ada, kita pun tahu dah solat sunat 2 rakaat yang paling ringkas, koman-komannya kita ambil 2 minit, 2 minit setengah. Tengok di detik kira tu, countdown tu, seminit lagi. Tak payahlah kita beria nak apa dia? Nak angkat takbir juga. Tak, selesai dulu sembahyang subuh, nanti habis tu boleh saja. Ya. Kenapa ulama memakruhkan perbuatan solat sunat ini ketika mana iqamat dah nak dilaungkan? Kenapa? Sebab ilahnya supaya kita tidak terlepas daripada mendapat fadilat takbiratul ihram bersama imam. Itulah ilah ulama menggariskan makruh hukumnya kita buat juga solat sunat ketika mana iqamah nak dilaungkan. Kita nak menjaga je tuan-tuan. Kalau boleh memanglah kita nak dapatkan juga apa namanya fadilat fadilat takbiratul ihram bersama imam. Sebab apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabit dari hadisnya yang mulia, katanya apa dia? Barang siapa yang mendapat takbiratul ihram bersama takbiratul ihramnya iman, bari'atan minal jannah wa bari'atan minan nifaq. Allah selamatkan dia daripada sifat munafik, dan juga Allah selamatkan dia daripada bari'atun minan nar, daripada dicampakkan ke dalam neraka. Inilah fadilat yang terbesar, ya. Apa namanya? Bila mana kita menunaikan solat mendapat takbiratul ihram bersama takbiratul ihram imam. Belum masuk lagi cerita ni. Tuan-tuan yang dimuliakan ibu ayah sekalian, di mana letaknya yang dikatakan takbiratul ihram bersama imam tu di mana? Adakah imam angkat takbir sahaja, Allahu Akbar, maka kita lantas segera angkat takbir, Allahu Akbar? Adakah ketika itu yang dinamakan takbiratul ihram bersama imam? Ada takat itu aja, ataupun kita terlewat masuk sikit ke, langsung tak ada peluang kita nak dapatkan apa namanya fadilat takbiratul ihram bersama imam? Yang ini pun perbahasannya panjang. Ya. Saya ringkaskan tuan-tuan. Setengah kitab fiqh dia mengatakan yang dikatakan fadilat mendapat fadilat takbiratul ihram bersama imam itu ialah tatkala selesai sahaja imam mengangkat takbir, maka kita makmum ini terus angkat takbir. Maka di situlah letak fadilatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan juga apa namanya, setengah kitab fiqh yang besar juga mengatakan selagi mana imam tidak memulakan Fatihahnya, maka kita angkat takbir, termasuk juga mendapat fadilat takbiratul ihram bersama imam. Itu yang kedua. Yang ketiga, pendapat yang longgar sikit, dia mengatakan selagi mana imam belum rukuk pada rakaat pertama tersebut,
kita angkat takbir, maka kita juga diiktibarkan mendapat fadilat takbiratul ihram bersama imam. Ini 3 pendapat tuan-tuan. Maka kita boleh saja pegang yang mana-mana. Baik. Kata pengarang kitab muka surat 3 tuan-tuan, nombor 1. Qala musannif hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Jika seseorang itu masuk ke masjid sewaktu Bilal sedang iqamat, maka tidaklah disunatkan baginya solat sunat tahiyatul masjid. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah." Apabila solat telah diiqamatkan, maka tidak boleh didirikan solat yang lain melainkan solat fardu yang diiqamatkan itu. Menurut pendapat yang sahih, orang yang seperti itu hendaklah terus berdiri menunggu untuk solat seperti yang disebutkan dalam kitab kifayah. Ya, ini yang pertama tuan-tuan. Kita masuk masjid, tengok jam, orang dah nak iqamat dah. Nak qamat dah. Hari tu kita dah, pada pertemuan yang lalu, kita dah bincangkan ya, berapa kita panggil apa ya, sela waktu ya, sela waktu ataupun waktu yang cantik kita bagi masa di antara apa namanya, di antara azan dengan iqamat tu. Nak bagi masa untuk jemaah dapat peluang solat sunat tahiyatul masjid pula, qabliyah tu berapa masanya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sebut apa dia? Bainal adzanaini raka'atain. Di antara 2 azan itu raka'atain. Solat sunat 2 rakaat. Di antara iqamat dan azan itu sela waktunya ialah 2 rakaat. Nah, kita sembahyang 2 rakaat dengan bertenang lebih kurang berapa minit? Bukan yang ringkas, yang biasa. Yang biasa cukup dengan bacaan solat sunatnya lebih kurang 5 minit. 5 minit macam itulah, 6 minit. Ada. Maka cantik-cantiknya kita bagi masalah kepada para jemaah untuk kita nak bagi mereka sembahyang sunat lebih kurang 10 minit atau 15 minit. Maka fleksibel saja benda tu. Diputuskan oleh jawatan kuasa masjid masing-masing berapa minit kita nak bagi masa. Bila masuk sahaja iqamat nak dilaungkan dah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia? La salata fala ni. Kau janganlah sekali-sekali solat. Janganlah kau mendirikan solat dah illal maktubah, kecuali solat maktubah ni apa dia? Solat yang nak yang difardukan. Sembahyang yang iqamat, sembahyang fardu je ya. Sembahyang sunat lain ada iqamat? Tak ada. Sembahyang fardu sahaja. Maka ketika itu hukumnya, ketika itu kita tak bolehlah kita duduk pula. Dia kata apa dia? Pendapat yang sahih, orang yang seperti itu hendaklah terus berdiri menunggu untuk solat fardu tu. Tak perlulah dia pun terkocoh-kocoh nak sembahyang sunat juga. Tak perlu, berdiri sahaja sehinggalah selesai iqamat, lantas dia terus masuk sahaja berjemaah tersebut. Sebab apa dia tak boleh duduk? Sebab dia nak dapatkan juga, kalaulah dia tak dapat apa namanya fadilat sembahyang sunat qabliyah itu, sembahyang sunat sebelum fardu itu, mudah-mudahan dia mendapatlah juga fadilat apa dia? Solat sunat tahiyatul masjid. Dia buat tak solat sunat tahiyatul masjid? Tak buat. Habis tu macam mana dia dapat? Kan kata Nabi, solat-solat yang boleh digantikan ialah antaranya apa dia? Solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat tahiyatul masjid digantikan dengan apa? Kalau kita masuk kan tuntutan untuk kita solat sunat tahiyatul masjid. Tapi kalaulah kita masuk ketika itu sudah pun azan habis, maka kita nak buat apa? Sembahyang sunat qabliyah. Maka dapat fadilat sunat qabliyah, dapat fadilat sunat tahiyatul masjid. Sebab
dia boleh digantikan dengan solat sunat qabliyah itu. Pun tak sempat solat sunat qabliyah, tak sempat, maka dia juga boleh digantikan dengan apa? Dia selagi dia tak duduk tu, digantikan dengan solat fardu tersebut. Maka dia jangan berdiri, terus saja tunggu, tengoklah nak angkat apa iqamat, terus saja tunggu, jangan duduk, terus nanti dia berdiri terus masuk solat jemaah tersebut. Yang kedua, begitu juga makruh solat sunat apabila waktu iqamat hampir tiba. Ini kerana kaedah menyebutkan sesuatu yang hampir dengan sesuatu perkara diberikan hukum perkara tersebut. Kerana lambat laun solat akan diiqamatkan juga. Sedangkan dia masih mendirikan solat sunat. Ini kerana mengakibatkannya tidak sempat bertakbiratul ihram bersama imam. Oh, rupa-rupanya kitab ni pun ada tulis. Dia kata ketika mana solat fardu itu hampir tiba, so iqamat pun dah nak dilaungkan, maka hukum dia kata apa dia? Sekali lagi pengarang kitab mengatakan makruh solat sunat tersebut sebab sembahyang fardu tu nak dia didirikan. Elahnya apa dia? Sebagaimana kita bincangkan awal tadi, elahnya kata sebab akan mengakibatkannya tidak sempat bertakbiratul ihram bersama imam. Ini lebih aula. Memanglah ada solat sunat itu dituntut. Memanglah dituntut. Tetapi kata apa dia? Kaedah fiqah yang mengatakan sekiranya sesuatu yang hampir dengan satu perkara itu ada dua perkara, maka ada dua perkara yang dituntut dalam syariat. Ketika dua-duanya itu hampir, maka lebih aula mengambil hukum perkara yang terlebih hampir itu. Solat sunat ke solat fardu? Fardu ni dah nak didirikan dah ni. Nak buat yang mana satu? Maka ambil hukum solat fardu tu tadi. Baik. Setakat tu dulu tuan-tuan. Ada soalan? Ya. Sila tuan. Ya. Sebelum tu dia ada buat solat sunat tahiyatul masjid. Okey. Baik tuan-tuan. Hukum mendirikan solat sunat tahiyatul masjid ni bagaimana? Sekali masuk, sekali sunat je. Sekali masuk masjid, sekali sembahyang aja. Sekali sembahyang aja. Maka dah terlepas dah. Kira dah lepas lah dia dapat dah tu. Dapatlah kiranya kan. Dah lepaslah tanggungan dia untuk mendirikan solat sunat tahiyatul masjid itu. Keluarlah sekejap, ambil wuduk, masuk dalam balik. Perlu tak dia buat solat sunat tahiyatul masjid? Tak perlu dah. Sebab fadilat itu telah pun dia dapat. Maka dia dah boleh buat sembahyang apa? Maka boleh sahaja dia melaksanakan, menunaikan solat sunat mutlak yang pertama. Solat sunat mutlak ni apa dia? Sembahyang sunat lah. Sembahyang sunat apa? Sembahyang sunat. Sembahyang sunat apa pun tak apa. Solat sunat mutlak lah. Kemudian dia boleh buat sembahyang apa? Boleh saja buat solat sunat wuduk pun boleh. Dan yang paling dituntut di antara maghrib dan isyak, katalah tuan guru tak datang malam tu, meja kosong. Tak datang malam tu, daripada kita duduk bersembang, baiklah kita mengaji. Dah mengaji tak buat apa dah, tak mengaji pun teropong tak bawa, terlupa nak menyembang, nambah apa lara je. Maka kita dituntut buat solat apa? Yang jarang-jarang kita buat, yang dituntut dalam syariat ialah solat sunat awabin. Solat sunat awabin di antara maghrib dan isyak. Boleh saja kita buat 2 rakaat ataupun 4 rakaat dengan solat dengan 2 salam. Solat sunat awabin ni apa fadilatnya tuan-tuan? Awab ni maksudnya apa dia? Yang bertaubat. Kita disebut nadimna wa razi'na.
kita ini menyesali dengan dosa-dosa kita dan kita raja'na, kita kembali kepada Allah. Solat sunat awabin ini nak menunjukkan kita ini begitu, kita bertaubatlah kita maksudnya. Minta pada Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa kita. Itu waktunya di antara dua solat itu, maghrib dan isyak, yang dituntut solat sunat awabin. Siapa pula nak tanya tadi? Sila tuan. Sebelum isyak. Azan qomat baik tuan-tuan, setengah masjid saya rasa banyak juga masjid yang tidak memberi masa untuk kita solat sunat qabliyah maghrib. Habis azan saja terus iqamat. Kita sembahyang jarang-jarang masjid tu. Kita singgah masjid tu. Katalah kita singgah sembahyang masjid tu. Kita angkat takbir, kita duduk ujung sana. Tok bila keluar terus capai mic, Allahu akbar, Allahu akbar. Oi, kamat rupanya. Boleh tak kita batalkan solat kita? Boleh tak boleh? Tak boleh tuan-tuan. Kita batalkan solat kita sewenang-wenangnya? Tak boleh. Maka kita perlu habiskan solat kita tersebut dengan seringkas-ringkasnya. Dengan seringkas-ringkasnya. Masalah ini kerana masing-masing berpegang ke pendapat masing-masing. Berpandukan satu hadis Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la salata ba'dal asr. Tidak ada solat selepas asar. Maksudnya solat apa jua tidak ada kecuali solat yang apa jua solat tidak ada selepas asar. Kecuali solat yang datang sebab terlebih dahulu. Contohnya apa, dia sampai asar buat sembahyang jenazah. Boleh tak boleh? Boleh. Kan? Singgah sembahyang, apa namanya? Singgahlah katalah buang air kecil. Kita dah sembahyang dah, sembahyang asar. Singgah masjid, masuk masjid nak buat sembahyang solat tahiyatul masjid. Boleh tak? Boleh. Dia tak termasuk dalam pengecualian tu. Tetapi ada pendapat yang mengatakan termasuk juga la solata ba'dal asri itu. Tidak ada solat selepas asar itu, termasuk juga apa dia? Solat qabliyah, sebelum solat sunat sebelum maghrib. Itu yang dia pegang tu. Yang tidak ada solat sunat selepas asar tu sampailah masuk maghrib. Dia pegang. Tetapi ada pendapat yang mengatakan boleh. Sembahyang sunat sebelum maghrib itu tidak termasuk pengecualian tu. Sebab apa dia? Sebab waktu maghrib telah pun masuk. Maka boleh saja pegang pendapat yang mana yang lebih kita selesa. Kan? Tapi janganlah pula kita menyalahkan sesuatu orang pula. Mana boleh dia sembahyang? Kan Nabi dah cakap tak boleh macam tu. Kan? Dia ada pendapat dia. Kita jangan saling menyalahkan orang yang berpegang. Inilah kita sebut sebagai ittisa'ul fiqh. Keluasan fiqh itu. Keluasan fiqh itu. Boleh dan tak boleh itu bergantung. Tuan-tuan, buat ke tidak sembahyang sunat sebelum maghrib? Buat, silakan. Jangan pula kita ni tak ngaji fiqh. Boleh pula dah. Buat boleh macam tu. Boleh belaka pegang lah. Tapi bila mana kita dalam keadaan tertentu lah, kita tak tahu pun masjid tu tak buat sembahyang sunat qabliyah, kita duduk belakang, Allahu akbar, tiba-tiba tok bila dah kamat, apa nak buat? Kita teruskan saja solat sunat tahiyatul masjid kita seringkas-ringkasnya, dengan segera habis terus kita masuk kan. Lebuhlah kita fadilat takbiratul ihram tu tadi. Tapi jangan lupa di situ ada 3 pendapat kan. Mungkin juga kita boleh sempat mendapat fadilat takbiratul ihram itu selagi mana tok imam
belum rukuk. Belum rukuk. Sila tuan. Ya. Bagaimana? Udah habis dah. Boleh tak kita berhentikan solat kita? Saya tak berani nak cakap boleh tak boleh. Tetapi yang sebagai apa yang saya belajar, ulama mengatakan haram kita membubarkan. Dia kata apa? Al-firaq. Berlakunya farak, pembubaran solat itu tanpa sebab. Tanpa sebabnya, dengan sewajarnya. Kan? Kita tengah semayang ketika itu. Boleh tak kita keluar tiba-tiba semayang? Tak boleh. Tiba-tiba duduk, terus kita nak bagi salam. Wallahu alam kalau ada pendapat yang lain yang mengatakan boleh. Ya. Tapi dalam masa yang sama kita dah buat benda tu. Maka kita tidak boleh sewenang-wenangnya kita nak berhentikan solat ketika itu. Kita kena selesaikan dengan seringkas-ringkasnya. Saya tak berani nak cakap boleh kita duduk lantas kita beri salam. Macam kita tengah sembahyang, kita tengah sembahyang. Katalah kita nak batalkan solat kita. Kita rasa kita nak bagi orang kata sebagai tidak ada alasan yang munasabah. Tidak ada alasan yang munasabah. Contoh alasan munasabah ni, tiba-tiba lah kita nampak rumah terbakar. Kereta meletup depan kita. Kita nak pergi selamatkan. Yang itu dibolehkan. Kan? Sebab benda itu daruriyatun nafs. Kan? Maqasid syariah ketika itu, hifzun nafsi itu lebih penting daripada menjaga nyawa itu. Lebih penting daripada menjaga agama. Kita buat perkara agama. Kita tengah semayang. Tapi ketika itu, maqasid syariah ketika itu, menyelamatkan nyawa, katakanlah kereta meletup depan mata kita, itu lebih penting. Yang itu dibolehkan. Tetapi ketika mana kita nak mengejar, kita memang nak mengejar juga ni, fadilat solat, takbiratul ihram bersama imam tu. Tapi